Jadi kamu boleh kenal lah siapa nama saintis yang cikgu tengah tunjuk ni. Yang ni kamu punya saintis nama dia Blaise Pascal. Ni Blaise Pascal. Jadi dia adalah saintis yang banyak contribute pada bidang yang berkaitan dengan tekanan lah. Sebab tu nama dia kita pakai jadi unit untuk tekanan, betul? Jadi bila kita belajar tekanan, unit dia adalah Pascal kan? Sebab dia banyak bagi contribution dalam dalam fizik bawah tekanan ni. Blaise Pascal nama dia. Nama dah dia saintis yang hidup zaman 1623. Boleh jadi lama dah sebenarnya semua benda ni ditemui lah. Kita tengah belajar balik ni. Jadi dia yang contribute kata tekanan cecair ni bukan disebabkan oleh berat bendala tu. Boleh? Dia disebabkan oleh ketinggian kan. Jadi dia pasang satu tube halus saja yang disambungkan kepada satu basin air. Tube tu tinggi lah dia buat kan. Jadi tekanan air tu jadi tinggi sebab tekanan berdasarkan ketinggian tu. Jadi didapati bahawa bekas barrel dekat bawah tu, barrel tu bekas buat daripada kayu ni, bocor. Sebab tekanan tu tinggi sangat. Jadi dia yang proofkan benda tu. Jadi ni muka saintis kamu lah. Okey, jadi yang ni kita nak belajar pasal prinsip yang bawah nama dia juga. Nama dia prinsip Pascal. Ni lah. Jadi Pascal tu nama dia C P-A-S-C-A-L. Jadi prinsip Pascal, first kali kita nak tengok ni benda yang kamu biasalah kata kamu picit ubat gigi. Jadi kalau cikgu kat rumah dulu, ayah cikgu kata kalau siapa-siapa nak picit ubat gigi, dia picit daripada bawah dia. Picit daripada bawah. Jadi kamu picit daripada mana-mana tiup pun kat ubat gigi tu keluar tak? Keluar tak ubat gigi tu? Katakan picit kat ujung, keluar kan? Kamu picit kat ujung keluar, picit kat depan pun keluar, kat mana-mana bahagian keluar. Sebab apa? Sebab bendala ni bila kita kenakan tekanan pada dia, dia tidak boleh dimampatkan ataupun dia boleh mampat sikit saja, hampir tak boleh dimampatkan. Jadi tekanan yang dikenakan tersebar kepada keseluruhan cecair tersebut, boleh? Secara sama ada. Maknanya kita tekan satu bahagian, tapi di dalam cecair tu tekanan yang bertindak pada dia sama dalam semua arah. Jadi kalau kata kita ada satu tube macam ni yang ada lubang-lubang, kita kenakan pressure pada satu bahagian, kita dapati air tu akan keluar dengan tekanan yang sama pada semua arah macam ni. Jadi cecair tidak dapat dimampatkan. Ataupun hampir tidak boleh dimampatkan, boleh mampat sikit saja sebab molekul dia rapat-rapat kan. Jadi cecair tidak boleh dimampatkan. Jadi bila kita picit dia, tekanan tu akan disebarkan kepada keseluruhan cecair tu. Tidak boleh dimampat. Jadi kamu kena ingatlah benda-bendanya, ini konsep dia. Jadi tekanan tu akan tersebar. Jadi katakan kamu ada plastik, sama jugalah kalau kita ada plastik air, plastik tu bocor kan. Jadi kalau kamu tengok air tu akan keluar pada tekanan yang sama. Saya nak tahu dia pancut lebih kurang sama. Sampai kata H dia berubah lah. Yang ni nampak tak, bekas ni tertutup. Jadi cecair tu tak boleh pergi mana. Cecair tidak boleh dimampatkan. Bila kita kenakan tekanan pada satu bekas yang tertutup, tekanan akan tersebar. Okay. Dalam semua arah. Secara sama. Maknanya sama rata. Semua orang dapat tekanan yang sama. Alright, jadi dengan kita punya kefahaman ni, kita punya saintis prinsip Pascal ni, Pascal ni kita bina satu sistem, kita panggil sebagai sistem hidrolik ringkas. Boleh? Jadi sistem hidrolik ringkas ni, kamu tengoklah dia terdiri daripada apa. Nanti lagi kita tengok buku teks, kita nak bagi kefahaman tu. Jadi kalau kata kita sebut satu sistem hidrolik yang ringkas ni, simple saja, kita pun boleh buat sendiri. Dia terdiri daripada dua picagari. Boleh? Jadi hidrolik ni adalah satu sistem yang kita nak guna kita punya sifat cecair ni, boleh fluid mekanik kalau kita kaji fizik ni banyak juga bahagian yang melibatkan kita kaji pasal pengaliran bendalih. Boleh? Macam mana kita nak guna dia. Yang ni paling banyak kegunaan dia lah dalam kehidupan kita, banyak. Okay. Jadi ini kita punya picagari ataupun kita punya omboh kita panggil. Jadi sistem kalau dia boleh bergerak macam ni,
Yang ni boleh bergerak ke atas ke bawah kan. Jadi ini omboh lah. Jadi omboh yang kamu senang nak nampak sekali adalah pada picagari. Kat lab tu ada banyak kan. Jadi katakan kat sini kita ada satu omboh yang kecil. Lepas tu dalam tu kita isikan dengan cecair penuh dalam ni. Dan kita sambungkan dia dalam satu tube. Okay. Yang tak ada gelembung udara. Sebab apa? Sebab gas dia boleh dimampatkan sebab jarak dia jauh-jauh kan. Tapi kalau cecair kita tak boleh mampat kan. Jadi kat sini kita letak omboh yang besar. Jadi kita sini kita letak omboh yang besar. Okey. Okey, jadi katakan cikgu suruh kamu picit. Kamu kena picit omboh, sistem omboh ni kan. Jadi kamu rasa bahagian mana kamu akan rasa lagi susah nak tekan, bagaimana kamu akan rasa lagi senang nak tekan. Omboh kecil ke omboh besar? Mana satu yang kamu rasa kamu susah nak picit dia, dia keras. Mana satu yang kamu akan rasa omboh tu lembut? Siapa ada idea? Mana satu yang kamu akan rasa? Lembut cikgu. Betul Aisyah. Jadi kalau kata kita ada satu omboh kecil, satu omboh besar, yang ni surprising sikit kita kenakan daya kat omboh kecil ni, kita dapati bahawa kita kena kenakan daya yang kecil sahaja, cukup untuk kita tolak omboh yang besar ni naik atas. Boleh nak? Tapi kalau kata kita tolak omboh besar ni, untuk bagi omboh kecil ni naik atas, kita kena kenakan daya yang lebih besar untuk menggerakkan dia. Jadi yang ni magicnya kamu punya sistem Pascal, sistem Harut ringkas ni, daya yang kecil diperlukan dapat menghasilkan daya yang besar. Hanya daya yang kecil saja diperlukan untuk menghasilkan daya yang besar. Daya kecil boleh hasilkan daya besar. Jadi kalau kita tekan omboh kecil ni, kita tekan dia, kita perlukan F yang kecil saja. Tapi kat belah sini dia cukup untuk mengangkat kita punya omboh besar ni. Dia akan hasil F yang besar kat sini. Boleh Jadi cikgu akan explain kenapa kamu rasa macam tu. Kenapa kita boleh ada sistem yang benda yang kecil kita boleh menggerakkan benda yang besar. Ini kita selalu guna dalam kehidupan kita. Contohnya kalau ayah kamu kereta dia tayar pancit. Boleh? Jadi kita akan guna sistem hidrolik ni. Ini kita panggil sebagai jet. Betul? Jet hidrolik. Jadi kita pump dengan kuasa tangan kita. Tak payah jadi Superman. Tapi kita dapat mengangkat satu kereta. Boleh? Jadi daya kecil menghasilkan daya besar. Ataupun contoh yang lain lagi. Brake kereta. Kita bawa kereta kita laju. Tapi bila kita tekan brake pedal tu lembut saja, tapi cukup daya yang terhasil untuk berhentikan kereta kita yang tengah bergerak 100 km per jam. Lajulah. Maksudnya kita hanya perlukan daya yang kecil untuk menghasilkan daya besar. Jadi dia punya key kat sini adalah benda ni, ciri ni. Boleh? Tekanan dipindahkan secara seragam ni. Boleh nak? Jadi kalau kita tengok kita punya omboh kecil ni, dia duduk atas satu permukaan yang kecil. Boleh? Jadi kata cikgu labelkan yang ni F1, yang ni A1. Jadi dia ada satu surface area yang kecil. Kalau omboh besar kita, kata ni F2, dia ada satu area yang lebih besar, A2 kan? Jadi apabila kita kenakan daya pada satu permukaan, yang kita dapat tu apa dia? Yang kita dapat apa? Tekanan. Kita akan dapat tekanan kan? Jadi apabila kita tekan cecair dalam satu sistem tertutup, nampak tak ada tertutup? Cecair tu tak boleh pergi mana kan? Apa jadi dengan tekanan tu? Tekanan tu akan dipindahkan secara seragam daripada omboh kecil ni kepada omboh besar ni. Jadi dia akan hasilkan tekanan. Dia sama tak tekanan yang dihasilkan sepanjang kamu punya cecair ni? Sama tak? P yang terhasil. Sama tak? Sama. Sama kan? Jadi kita boleh kata P ni, P dia adalah sama. Kata yang ni P1. P1 adalah sama dengan P2. Boleh Jadi tekanan dalam bekas tertutup, tekanan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian cecair tersebut. Boleh Jadi kita picit sini,
Tekanan tu dia akan mengalir pergi semua bahagian, dia akan pergi sampai ke ombak kedua ni. Jadi tekanan dipindahkan secara seragam di dalam cecair. Okey, secara seragam. Daripada ombak A kepada ombak B. Jadi dia pindahkan daripada A kepada B. Di tekanan A sama dengan tekanan B. Jadi balik kepada formula kita. Apa formula untuk tekanan? F per A kan? F per A kan? Jadi F1 over A1 akan menghasilkan tekanan yang sama dengan F2 over A2. Nampak tak? Seragam. Jadi bila tekanan dia sama, daripada satu daya kecil, kita dapat menghasilkan daya besar sebab P dia sama. Boleh nak? Jadi kalau kata kita nak lebih senang picit kita punya ombak A ni, kita akan buat dia lagi kecil. Dia akan menghasilkan tekanan yang besar. Tekanan tu cukup untuk kita pindahkan untuk menggerakkan ombak B. Tapi ada beza tak? Kalau kata ombak A tu dia kena gerak banyak ke? Ombak B tu kena gerak banyak mana? Macam mana pergerakan ombak tu? Ada beza tak? Sama tak dia banyak mana ombak A turun dengan ombak B naik? Sama tak kamu rasa? Sama. Tak sama Aisyah nah. Sebab apa? Benda ni masih lagi mematuhi hukum kan? Kerja yang dilakukan adalah sama. Jadi ombak A tu kita kena gerak banyak sikit baru ombak B tu gerak sikit. Jadi kalau kita gerakkan jet ni, jadi kalau kata kita tengah pumpkan untuk kita angkat kereta, kita kena pump banyak kali baru kereta kita boleh angkat tinggi. Tapi tak apa sebab kita boleh angkat dia sebab daya kecil kita tu boleh hasilkan daya yang besar. Tapi dia masih lagi bukan benda yang magic, dia benda yang saintifik. Jadi daya yang dihasilkan belah sana besar tapi dia hanya gerak naik sikit sahaja. Boleh nah? Boleh nah? Boleh faham lah. Jadi dia bukan benda yang wow, magic. Tak, dia benda yang masih lagi patuh hukum-hukum alam lah. Okey, jadi F1 over A1 sama dengan F2 over A2 ni adalah formula untuk prinsip Pascal yang kamu kena ingat. Liana, jadi magic ni kita yang boleh apply daya kecil ni boleh menghasilkan daya yang besar sebab tekanan tu malar. Boleh nak tekanan tu preserve. Jadi itu adalah faktor yang penting tu benda ni. Tekanan dipindahkan secara seragam. Cikgu, Ya. contoh kalau ombak B tu dia ada luas permukaan, lepas tu dia ada daya yang sama macam A. So kita tekan A tu yang naik B tu still sama lah macam A. Kalau daya dia sama. Daya sama, lepas tu luas permukaan pun sama. Kalau dua-dua ombak sama saiz dia akan bergerak sama banyak. Boleh? Jadi ini dia punya pergerakan tak sama tu sebab A tu berbeza. Sebab A, sebab apa, kamu punya tekanan tu F per A kan. Jadi kalau kita ada luas permukaan yang lebih besar, dia akan hasilkan daya yang lebih besar bila kita ada pressure yang sama. Jadi sebab tu kita boleh angkat satu kereta, kita boleh alih benda-benda yang besar. Kalau kata jengkau tanah tu sama juga nah, dia ada sistem hidrolik juga yang kita picit kita punya butang tu dan dia akan angkat jengkau yang berat tu. Jadi mari kita tengok buku teks kita sikit explanation sebelum kita pergi bahagian-bahagian yang ini nah. Okey. Ingat nak formula dia F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Disebab kata dia adalah sama dengan formula tekanan secara asasnya tidak diberi dalam exam. Jadi prinsip Pascal ni adalah prinsip yang kamu kena ingatlah sebab dia terbitan daripada konsep yang kita dah belajar. Okey, mari kita tengok buku teks kita sekejap. Okey, jadi buku teks kamu tunjuk alat ni. Mungkin kamu pernah tengok ataupun tak pernah tengok lah, kita ekstrak santan kelapa, kita pakai satu sistem hidrolik. Jadi kita banyak sebenarnya mesin yang tekan-tekan ni dipakai hidrolik sistem. Dalam ni diisi dengan minyak. Jadi bila kita kenakan daya yang kecil, dia akan hasilkan daya yang besar. Okey. Ni yang ni cikgu dah cerita kat kamu dah. Okey. Jadi kita boleh tengok apa dituliskan kalau dia tanya kamu dalam exam. Nyatakan prinsip Pascal. Jadi ini ayat dia. Prinsip Pascal menyatakan
bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalai tertutup, nampak nah macam tadi kan kita kenakan tekanan pada omboh yang kecil tu, syarat dia bekas tu mesti tertutup, bendalai tu adalah apa-apa cecair yang mengalir lah. Akan dipindahkan, jadi tekanan tu akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalai tersebut. Jadi bila kita kata ke semua arah, dia akan bergerak daripada omboh A tu dia akan sampai ke omboh B tu. Boleh nah? Jadi ini adalah prinsip Pascal dalam bentuk ayat dia, tekanan yang dikenakan ke atas bendalai tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalai itu. Jadi ini ayat dia. Kalau kata ditanya kamu nak apa itu prinsip Pascal, ini yang kamu kena nyatakan nah. Okey. Right. Jadi sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda. Ini cikgu cerita kamu tadi kan, kita ada omboh besar dan omboh kecil. Jadi kalau kita bubuh yang ni kita akan bubuh pemberat. Jadi kita tak ada kat lab lah, cikgu akan suruh kamu tekan saja, kamu boleh rasa nah kalau kita tekan omboh kecil tu, kita boleh tekan dengan mudah saja. Omboh besar tu akan naik. Tapi dia naik sikit je lah. Kita punya omboh kecil tu dah gerak banyak. Omboh besar kita hanya naik sikit saja. Sebab kerja yang dilakukan tetap adalah sama. Nah, tapi magic tu lah bila F1 kamu yang kecil tu boleh gerakkan omboh yang besar. Jadi dia kalau kata kita, dia akan suruh kita bubuh lah. Kita boleh bubuh jisim ke atas tiap-tiap omboh tu, omboh kecil tu. Lepas tu kita boleh tengok pergerakan dia. Nah, okey. Jadi sistem hidrolik adalah sistem yang menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Sistem hidrolik dalam aktiviti 2.7 menunjukkan bahawa daya yang bertindak ke atas omboh kecil boleh menghasilkan daya yang lebih besar ke atas omboh besar. Hal ini menunjukkan bahawa sistem hidrolik bukan sahaja memindahkan tekanan tetapi juga menggandakan daya. Okay, jadi dia akan gandakan daya berdasarkan ratio antara A1, A2 ni. Jadi kalau kita nak menghasilkan F yang lebih besar, kita kena ada A yang lebih besar. Okay, jadi kita ada satu omboh input dengan omboh output. Jadi omboh input tu omboh yang kita kenakan daya. Output tu yang buat kerja. Jadi kalau kata yang ni jet kereta kamu akan picit omboh yang kecil. Sebab kita tak ada banyak tenaga kan, jadi kita hanya boleh gerakkan dengan daya yang kecil. Jadi yang output tu hasil daya yang kita nak tu. Kita tak buat sistem yang terbalik lah, kalau tidak kita tak berguna lah. Okay. Jadi kalau dia tanya kamu mengapa dalam sistem hidrolik ni kita isikan dengan minyak, kita tak isikan dengan air. Apa beza antara air dengan minyak kamu rasa? Kenapa kita tak isikan dengan air? Dengan minyak. Kenapa kita isi dengan minyak? Kenapa kita tak isi dengan air? Kamu rasa apa beza dua tu? Kalau kait pasal ketumpatan boleh cikgu? Ketumpatan. Boleh lah, ada setengah cecair ni ketumpatan dia lebih tinggi kan. Ni bukan minyak masak kamu yang diisi lah. Ketumpatan minyak tu lebih tinggi daripada ketumpatan air. Mungkin juga dia akan hasilkan tekanan yang lebih besar lagi. Selain tu, ada lagi tak? Cikgu bagi kamu clue. Jadi minyak ni, air dalam sistem hidrolik ni kita tak nak dia ada gelembung udara. Jadi kalau kita isi dia dengan air, dia senang lagi nak bentuk gelembung udara. Kamu rasa kenapa? Kenapa kamu rasa kalau kita isi dengan air dia senang nak bentuk gelembung udara? Gelembung udara tu maknanya dalam ni ada poket-poket udara. Jadi bila poket-poket udara terbentuk, tekanan tu takkan tersebar secara seragam lah. Jadi sebab tu kita tak nak, kita tak guna air, kita guna minyak. Kamu rasa kenapa gelembung udara senang lagi terbentuk kalau kita guna air? Bukan kalau kita guna minyak, sebab apa? Siapa ada idea? Cuba kamu fikir. Dalam air ada oksigen. Dalam air ada oksigen. Tak tepat. Lagi? Kalau air tu dia lagi susah nak dimampatkan. Tak tepat. Lagi? Cuba fikir kalau fizik dia mesti kait dengan apa? Macam mana gelembung udara tu terbentuk? Macam mana cecair tu boleh hilang? Lebih mudah tersejat. Air dia lagi mudah tersejat sebab takat didih dia lagi rendah. Boleh lah. Jadi cecair minyak ni kalau kita akan pilih takat didih tinggi, dia susah ataupun lambat nak tersejat.
Sama dengan kereta kamu kan, kita pakai air patutnya kita boleh guna sebagai coolant kan, tapi dia senang tersejat. Sekarang ni kita ganti dengan benda lain yang susah untuk tersejat. Untuk kes yang ni pun sama, kita pakai minyak sebab minyak ni dia susah lagi untuk tersejat daripada air. Jadi dia susah untuk nak bentuk gelembung-gelembung udara dia nah. Cik rasa buku teks kamu cerita nah, mari kita tengok. Ada tak dia cerita kenapa kita pakai minyak? Sekejap kita tengok yang lain-lain. Cik rasa macam ada. Tak ada eh. Mari cikgu baca kamu. Cikgu baca daripada buku lain ni. Alright. Jadi ini sebabnya kita pakai minyak dalam sistem hidrolik. Sama, siapa pernah naik basikal, dia tekan dia punya brake tu, lepas tu kadang-kadang dia punya brake hidrolik tu bocor sikit. Lepas tu kat tangan dia ada minyak-minyak, betul tak? Pernah? Betul. Ada kan? Sebab dalam tiup tu, kamu perasan tak brake basikal kamu dia pakai tiup kan? Jadi yang kamu tekan tu adalah ombak input kamu. Yang kat kamu punya tayar tu adalah ombak output kamu, jadi dalam di sepanjang-panjang tu kita isi penuh dengan minyak. Jadi sebenarnya kita pakai sistem hidrolik untuk berhentikan kita punya basikal tu. Yang tu sistem hidrolik, nanti kamu boleh tengok balik basikal kamu nah. Okey, jadi mari kita salin sikitlah. Kenapa kita pakai minyak dalam sistem hidrolik? Ni sistem hidrolik ringkas kamu, kenapa kita pakai minyak? Mari kita cari kertas kosong. Okey. Okey, jadi prinsip Pascal. Kenapa kita pakai minyak? Minyak mempunyai, kenapa minyak lah? Jadi yang ni minyak diisi dalam kita punya sistem hidrolik. Ingatlah hidrolik tu nama yang kamu kena ingat lah. Dia adalah aplikasi di bawah prinsip Pascal. Daya kecil hasilkan daya besar. Sistem hidrolik. Dalam sistem hidrolik. Sini je hidrolik dalam bahasa Melayu. Hidraulik. Hidraulik. Okey, jadi kenapa kita pakai minyak? First sekali, macam Aisyah kata, minyak ni tidak boleh dimampatkan. Kita susah untuk mampatkan dia. Okay, jadi itu satu point dia. Minyak lagi susah untuk dimampatkan. Mungkin molekul dia lagi padat-padat, jadi mungkin betul juga ketumpatan dia lebih tinggi. Tapi kita hanya mention dia sebagai tidak boleh dimampatkan. Jadi kita tak boleh pakai pepejal. Pepejal lagi tinggi ketumpatan lah. Kita tak boleh mampatkan sebab pepejal tak boleh nak mengalir. Jadi kalau kata kita ganti dengan benda yang beku, tak boleh lah. Tak boleh nak mengalir. Jadi kita pun tak nak kita punya benda tu beku kan kat dalam tu kan. Jadi sebab tu kita kena tengok juga cecair yang kita isi tu takat didih dia dengan takat lebur dia. Tidak boleh dimampatkan. Okey. Lepas tu minyak tidak mudah berubah menjadi gas. Jadi sebab apa dia mempunyai takat didih yang tinggi, tidak mudah berubah jadi gas. Cikgu, kalau sebut ambat meruap boleh ke? Boleh, sama je. Meruap tu maksudnya dia bertukar daripada cecair kepada gas kan. Jadi kalau kamu kata dia susah untuk menyejat lebih kepada air saja kan. Jadi kita pakai meruap kan. Tidak mudah untuk meruap. Tidak mudah berubah jadi gas tu bahasa lain lah, sama je lah cakap pasal benda yang sama. Tidak mudah berubah menjadi gas. Jadi kita tak payah guna perkataan bombastik pun tak apa, sama saja asalkan kamu faham lah. Jadi kalau kamu ingat perkataan yang betul, kamu digalakkan gunalah sebab takat didih dia tinggi. Jadi takat didih tinggi pun sama juga. Kalau kita guna dalam sistem brake, dia akan dikenakan dengan rintangan yang tinggi sebab daya geseran kan dia asyik bergerak je kan. Jadi dia akan jadi agak panas lah dalam kamu punya brake system tu. Jadi kalau kata takat didih dia rendah, dia akan senang nak capai takat didih tu, dia akan tukar jadi gas. Bukan sebab dia tersejat saja nah. Jadi mungkin sebab dia akan mendidih dan meruap. Jadi takat didih tinggi. Jadi tidak mudah berubah gas sebab apa? Kita tak nak bentuk gelembung-gelembung udara dalam kita punya sistem hidrolik tu. Tak nak terbentuk gelembung-gelembung udara. Okey. Jadi lepas tu kita selain daripada tu yang ni lah dia punya sifat dia. Tidak mudah dimampatkan, tidak mudah berubah jadi gas. Jadi dalam sistem hidrolik tu sendiri, dia punya tubing tu, dia punya bahagian-bahagian dia, cikgu tunjuk kamu nah. Ini seronok juga nah. Katakan kamu teringin nak try buat satu hidrolik press kan, kamu boleh buat saja dengan picah gari.
Jadi nampak tak? Dia punya input tu datang daripada satu picagari saja. Satu picagari sambung kepada 4 biji picagari yang kecil-kecil ni. Jadi 4 ditambah dia punya luas permukaan lah. Cukup untuk dia penyekkan tin minuman. Yang ni untuk demonstrasi sistem hidrolik lah. Nah, jadi dia buat satu hydraulic press. Diisi, yang ni diisi dengan air je. Boleh je isi dengan air, tapi nampak tak dia akan jadi gelembung-gelembung udara lah. Lepas berapa lama kamu dapati bahawa macam budak-budak lelaki dulu buat kan, dulu akan pernah tengok dia buat hydraulic arm tu kan. Lama-lama dia akan isi gelembung udara dalam tu. Jadi sebab tu kita tak pakai air tu, tapi minyak susah nak isi, comot kan. Jadi dia pergi isi air lah. Apa jadi cikgu nak tunjuk ni. Jadi kalau kata kita buat jet ni, kat sini semua pressure tu akan dikenakan pada permukaan ni kan. Jadi dinding dia ni kita kena buat dengan bahan yang kuat. Jadi kata brake kita punya kereta ke apa, dinding ni kita kena buat dengan bahan yang kuat. Jadi selalunya bahan yang kuat yang kamu perlu ingat apa dia? Siapa boleh bagi cikgu? Kita nak buat daripada apa? Apa dia Aisyah? Kalau keluli tu boleh cikgu? Boleh, jadi kita akan buat daripada Alloy? keluli. Kita tak sebut alloy sebab alloy itu terlalu umum. Alloy itu boleh jadi lembut, boleh jadi keras kan. Kalau nak sebut alloy, kamu kena sebut alloy yang betul. Jadi keluli ni alloy sebenarnya kan. Dia campuran antara besi dengan karbon. Dia bukan alloy lah, dia bahan campuran. Betul? Jadi keluli ni sebenarnya adalah satu alloy jugalah. Sama jugalah titanium semua tu logam yang tulen. Tapi bila kita nak guna dia, nak bagi dia lagi kuat, kita jadikan dia satu alloy. Tapi bila kita sebut alloy sahaja, kita tak boleh sebab alloy itu boleh dapat satu logam yang lembut. Boleh? Dia boleh jadi lembut, dia boleh jadi keras. Jadi tak cukup untuk kita kata alloy. Dia elok kita sebut keluli lah. Jadi kita pakai keluli untuk kita punya saluran-saluran pipe ni sebab dia kuat lah. Dia susah, dia tahan. Dia kuat lah. Kamu cakap dia kuat sahajalah. Senang nak mention lah. Jadi kita nak kuat supaya dapat menghalang kebocoran. Menghalang kebocoran. Boleh nah? Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak tunjuk kat kamu satu sistem hidrolik, jet hidrolik tu. Cikgu nak label kat kamu bahagian-bahagian dia. Lepas tu cikgu akan cerita kamu macam mana dia berfungsi. Jadi cikgu akan lukis untuk kamu. Jadi sebab cikgu lukis, kamu lukislah sekali nah. Jadi ini adalah jet hidrolik kamu. Ini aplikasi untuk prinsip Pascal. Lagi kita akan masuk soalan kiraan ke apa nah. Jadi yang ni penting juga sebab kalau kamu tengok gambar rajah ni, dia macam jantung kamu, dia ada injap-injap dia. Nah, jadi aplikasi prinsip Pascal. Jadi cikgu akan bagi kamu yang first, nanti bila kamu balik nanti kamu boleh lukislah yang aplikasi lain. Contohnya sistem brake hidrolik kereta kamu. Cikgu nak kamu buat nanti, kamu lukiskan macam mana sistem brake hidrolik kereta. Yang cikgu akan bagi kamu adalah jet hidrolik ya. Siapa ada soalan dekat ni? Tak ada nah, kamu faham nah sebab konsep dia senang saja kan. Okey. Jadi jet hidrolik tu yang kita pakai kat bengkel tu. Yang kalau kamu tengok dia nak angkat kereta tu, dia pump kan, nanti kamu tengok dia sama ada dia automatik ataupun mekanik tu kena buat sendiri kan. Tak tahulah, cikgu pun tak pernah pergi bengkel tengok. Jadi dia angkat kereta tu tinggi, sebenarnya ada sistem hidrolik yang digunakan untuk angkat kereta tu lah. Jadi ini gambar dia cikgu exaggerate sikit saiz tuas dia, tapi tuas dia kecil saja. Jadi cikgu lukiskan untuk kamu sistem jet hidrolik ni. Jadi kita ada satu tangki minyak. Okey, lepas tu kita ada satu sistem tuas. Jadi tuas ni lagi senang, lagi efisien nak buat kerja kan. Jadi kalau kata kita nak gerakkan something, nak lagi mudah, kita kena pakai lever system. Kita panggil. Lever system tu akan buat kita punya kerja menjadi lebih mudah. Okey, tuas. Jadi tuas ni kita sambungkan pada satu omboh yang kecil. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggeris, omboh input ni ada nama lain. Kita panggil dia master piston. Master, tuan. Dan yang buat kerja tu, yang output tu kita panggil dia slave piston. Jadi bahasa Inggeris dia direct sikit, slave.
Sebab apa? Dia yang buat kerja. Slave buat kerja besar, tuan buat kerja kecil. Jadi yang input tu kamu akan nampak pada label bahasa Inggeris, kadang kamu nampak dia tulis sebagai master piston. Yang besar tu dia akan panggil sebagai slave. Boleh nah? Output tu. Nah, okey. Slave tu kamu tahu kan? Hamba abdi. Nah, okey. Jadi yang output tu dipanggil sebagai slave. Nah, okey. Ini adalah kamu punya, okey, jadi cikgu yang ni exaggerate je nak bagi kamu nampak sistem isi kandungan dia. Yang ni cikgu buka kereta kecil je. Okey, jadi tuah ni besar gila, tapi tak apa. Nanti kamu boleh tengok dalam buku kamu besi dia, tapi lebih kurang lah kita nak tengok dia punya isi kandungan yang dalam ni nah. Okey. Jadi kat sini kita ada 2 injap. Okey, injap A, injap B. Okey. Cikgu akan cerita kat kamu macam mana dia berfungsi. Lepas tu cikgu akan pilih salah seorang daripada kamu untuk ceritakan balik kat cikgu. Macam mana last kali kereta kamu tu boleh terangkat lah. Okey, injap B. Dia ada sebab lah, dia ada injap-injap untuk kes yang ni kompleks sikit daripada sistem hidrolik ringkas tu. Okey. Kat bawah ni kita ada satu lagi injap. Kita panggil dia sebagai injap pelepas. Semua orang ni sambung. Okey, semua orang ni sambung gitu. Jadi dalam ni semua kita isikan dengan cecair, kita isi dengan minyak. Okey, jadi ini tangki minyak, kamu ada minyak lebih ni. Tangki. Ini kereta ayah kamu. Okey, ini tuas yang mekanik tu akan okey, sini tuas yang mekanik tu akan gerakkan, hanya yang cikgu besarkan dia supaya kamu boleh nampak semua benda. Okey, jadi minyak kita lorikkan dia. Ni minyak tu ada dalam sepanjang ni. Tak ada sistem tertutup lah. Okey. Dah, jadi dah. Okay. Jadi ini minyak hidrolik kita label. Jadi kalau dalam esei dia akan tanya minyak ni kita nak ciri dia macam mana. Okay. Kalau dia tanya dia berbuat air atau minyak, kita akan pilih minyak. Ini injap lepas. Okey, mari kita start cerita dia. Dia ada 2 injap. Injap ni macam jantung kamu sama lah kan. Dia akan bagi tujuan dari injap sebab apa? Sebab dia nak bagi pengaliran cecair tu pada satu arah saja. Boleh nah? Jadi katakan injap B terbuka, tekanan tu akan mengalir pergi kepada kamu punya kereta untuk angkatkan kereta. Tapi kalau kata injap A terbuka, sebaliknya dia akan pindahkan daripada minyak ke tangki tu masuk kat dalam kamu ni omboh. Okey, mari kita start cerita dia. Okey, kalau kata sistem jet ni dia boleh tanya kamu dalam exam, ceritakan secara ringkas macam mana jet ni berfungsi. Boleh nak? Dia ditunjuk gambar rajah. Jadi daripada gambar rajah tu kamu kena hurailah selalunya soalan yang jenis yang 4 markah macam tu. Okey. Okey, jadi kamu nampak kita punya tuas ni kan. Jadi tuas ni kita akan tekan dia ke bawah. Boleh lah. Jadi bila kita tekan dia kat bawah, dia akan menggerakkan kamu punya omboh kecil. Boleh lah, omboh kecil lah. Omboh kecil. Yang ni omboh besar. Jadi kadang-kadang dia label sebagai omboh, kadang-kadang dia label sebagai silinder. Sama saja lah, silinder tu bekas ni, omboh tu yang bergerak ni. Okey, jadi first step dia,
Jadi kamu kena ingatlah cikgu cerita dulu. Nanti lagi baru cikgu tuliskan ataupun kamu tulis sendiri. Jadi first step dia kita akan gerakkan kita punya kita punya tuas tu ke bawah. Boleh nak? Jadi tuas akan ditolak ke bawah. Jadi bila tuas tolak ke bawah, injap B akan terbuka, injap A akan tertutup. Boleh lah. Jadi kita tekan tuas kita ke bawah, injap B terbuka, injap A tertutup. Jadi tekanan akan dipindahkan secara seragam daripada omboh kecil kepada omboh besar menyebabkan kereta kita terangkat. Jadi apabila kita gerakkan tuas ke bawah, injap B akan terbuka manakala injap A akan tertutup dan tekanan akan disebarkan daripada omboh kecil kepada omboh besar menyebabkan kereta kita terangkat. Jadi itu action yang first kali, kita tolak kita punya tuas ke bawah. Okey, kedua, kita angkat tuas kita naik atas. Okey, second tu movement yang ke atas pula. Jadi bila kita angkat tuas kita ke atas, terbalik pula, omboh B akan tertutup, omboh A akan terbuka. Minyak daripada tangki itu akan masuk dan mengalir mengisi semula omboh kecil. Boleh? Jadi bila kita naik atas dia macam vacuum suction sikit. Di B ni tertutup. Jadi maksudnya kereta kita tu tak turun balik. Omboh A ni, kita punya injap A ni terbuka. Jadi dia akan isi balik minyak tu daripada tangki ni masuk balik dalam omboh kecil ni. Faham tak? Okey. Yang tu kedua. Jadi ketiga dia akan turun balik, sama juga dia akan turun. Jadi maknanya proses tu akan berulang lah. Jadi bila kita tolak turun balik, injap B akan terbuka, injap A akan tertutup dan kereta tu akan naik lebih tinggi lagi. Nampak tak? Jadi sebab kata daya kecil boleh menghasilkan daya besar, kita kena refill kita punya omboh kecil tu banyak kali baru kita boleh angkat kereta kita pada paras yang kita nak. Jadi apabila tuas diangkat ke atas, injap A terbuka, manakala injap B tertutup, minyak dari tangki mengisi silinder kecil dan proses ini akan mengulang sehingga kereta itu berada pada ketinggian yang kita mahukan. Okey, jadi kalau kata kita dah sampai, lepas tu mekanik tu dah repair kereta kita, macam mana kita nak bawa turun kereta kita balik tanpa kita gerakkan tuas? Ada tak cara dia kamu rasa? Macam mana kita nak turun balik kereta tanpa kita gerakkan tuas? Kata kita dah habis buat kerja dah. Kita akan buat apa? Ada satu lagi injap yang cikgu tak sebut. Injap apa? Injap pelepas. Jadi last kali bila kita dah habis buat kerja untuk menurunkan kereta tu semula, kita akan buka injap pelepas ni. Pada masa kita buka injap pelepas ni, injap A, injap B ni tutup dan semua minyak ini akan mengalir kembali kepada tangki dan kereta kita pun boleh turun. Elena, dah dapat dah cerita dia? Okey, tu story dia. Jadi cikgu nak siapa repeatkan untuk cikgu story cikgu tu? Boleh nah? Cikgu nak pilih Umairah. Umairah. Mana Umairah? Ya cikgu. Ya, Umairah cuba repeat cikgu balik. Macam mana kita nak angkatkan kereta kita dengan menggunakan jet hidrolik? Apa yang berlaku? Mula-mula kita tolak ombak kecil. Tolak tuas dulu. Tolak tuas. Bila kita tolak tuas ke bawah, apa jadi? Lepas tu injap B terbuka. Betul lah. Okay, Sasa. Bila kita tolak tuas ke bawah, omboh kecil bergerak tak? Omboh kecil kita Omboh kecil ke bawah. akan bergerak ke bawah juga kan? Lepas tu injap B terbuka. Injap B terbuka, injap A? Injap A tertutup. Lepas tu? Lepas tu minyak akan pergi ke... Dia kan kata minyak, tekanan. Ini keyword dia untuk yang prinsip Pascal, tekanan. Tekanan akan pergi ke omboh. Jangan kata P, cakap bahasa saintifik. Tekanan akan mengalir. Di
Dipindahkan. Dipindahkan, betul. Dari mana? Da- Dari umbu kecil ke umbu besar. Betul. Dan hasil dia apa? Hasil dia kereta bergerak ke atas. Pandai. Okey, itu first point dia. Cikgu akan pilih orang lain pula. Jadi ni first point dia, cikgu tuliskan dah. Tekanan akan dipindahkan dari umbu kecil kepada umbu besar menyebabkan kereta bergerak ke atas. Okey, thank you Umairah. Alright, tekanan akan dipindahkan. Cikgu tambah secara seragam. Jadi ini key point dia yang kamu kena mention dalam prinsip Pascal. Okay, next person. Mari kita tengok siapa lagi yang cikgu boleh pilih untuk sambungkan. Amirah. Nombor 2. Amirah, apa yang berlaku kemudian? Kemudian apabila tuas diangkat ke atas, umbuh B tertutup dan Injak B. Injak B kan? injak B tertutup dan injak A terbuka. Lepas tu apa jadi? Minyak diisi dari tangki ke umbuh. Umbuh mana? Umbuh kecil. Jadi kamu kena sebut umbuh kecil tu minyak isi daripada tangki tu. Okey, betul. Jadi injak B tertutup. Manakala injak A terbuka. Minyak dari tangki mengisi semula umbuh kecil. Alright. Thank you Amirah. Nanti kita tengok poin yang ketiga pula. Mengisi semula umbuh kecil. Boleh baca tak tulisan cikgu? Ya, okey. Dia orang seterusnya. Cikgu pilih Iman. Nurin. Apa yang berlaku ketiga? Ketiga. Poin ketiga. Mana Iman mana? Hilang dah. Iman? Tidur dah? Tak ada Nurin? Tak ada. Dia tak wujud pula hari ni. Okey, kita tukar. Cikgu ambil Safatul. Safatul? Okey, ketiga. Apa kamu rasa kita perlu cerita lagi? Injak B tu terbuka balik. Yang third round tu kita nak angkat kereta kita pada paras yang kita nak kan. Jadi kita nak cepatkan cerita dia, kita akan kata macam mana. Proses ini akan Safatul cepat. Okay. Akan apa? Kita abang angkat kereta kita sikit kan. Jadi kita akan ulang balik tak apa yang kita buat dekat 1 dengan 2? Ya. Ya, jadi saya nak tulis ayat tu. Proses proses ini akan diulang. Akan diulang sehingga kereta berada di tempat yang diinginkan. Kereta diangkat pada paras yang diinginkan. Okey, jadi kalau kata dah selesai, macam mana kita nak turunkan kereta tu semula? Injak pelepas tu dibuka. Terbuka. Jadi kita akan buka injak pelepas. Bila kita buka, apa jadi kat injak A dengan injak B? Injak A dengan injak B tertutup. Oleh itu? Oleh itu, minyak akan kembali ke tangki minyak. Alright, betul. Jadi jika kereta turun. kereta akan turun. Jika kereta ingin diturunkan, kan? Okey, injak pelepas akan dibuka lah. Jadi injak pelepas ni kita boleh buka dia. Injak lain kita tak payah buka. Injak pelepas akan dibuka. Minyak akan mengalir. Injak A dan injak B tertutup. Minyak daripada umbuh besar. Minyak daripada umbuh besar.
akan kembali ke tangki. Ini dia kembali sajalah, dia akan turun. Tapi sistem ni kita tetap biar dia dalam dia penuh dengan minyak lah. Kita takkan ada gelombang udara lah, dia turun, dia macam dipicit sampai dia turun balik kan. Jadi minyak ni sebab dia dah tutup sini dengan sini, jadi minyak kat sini tak bergerak, dia akan pulang balik semua minyak ni masuk kat dalam tangki lah. Boleh lah, jadi ni point dia. Kalau kata dia suruh cerita kamu, dia akan bagi gambar rajah dia mungkin lain sikit daripada gambar rajah cikgu ni. Tapi selalunya sistem dia memang akan ada injap lah sebab kita tak boleh angkat kereta tu pada tinggi sekali picit saja. Kan kita kena tekan banyak kali sebab ombor kecil itu hanya boleh menggerakkan kereta tu sikit saja sekali kita picit tuas tu. Boleh nak? Jadi sebagai homework kamu, cikgu nak kamu tuliskan aplikasi kedua kita. Aplikasi kedua kita punya kereta. Boleh nak? Kita punya brake kereta. Ini mesti tengok dalam buku teks ada tak? Ni untuk brake kereta ada lah. Jadi brake kereta kita ada dua jenis. Kita ada disc brake, cakra brake dengan drum brake, gelendong brake. Boleh ada dua jenis. Jadi nampak tak mana satu tayar depan, mana satu tayar belakang? Kereta ni mana satu tayar depan dan mana satu belakang? Cakra tu yang depan cikgu. Betul. Ini brake kita kan. Ini kamu bayang kaki kamu picit. Mana pensel cikgu. Cakra duduk kat tayar depan. Apa kamu rasa kita pakai brake yang berbeza? Mana satu brake yang lebih kuat? Yang cakra ke yang gelendong? Gelendong. Ya ke? Yang mana satu tayar kita yang bergerak? Yang ke depan ke yang ke belakang? Depan. Kereta yang depan yang bergerak lah, yang maknanya enjin kita sambung pada tayar depan tu lebih daripada tayar belakang lah. Cikgu tak tahu kalau 4-wheel drive tu 4-4 lah kan. Tapi kalau kereta biasa, tayar depan dia yang bergerak laju. Jadi kat depan tu kita letak brake yang lebih efisien, yang lebih bagus. Jadi brake cakra ni dia boleh berhentikan kereta kita dengan lebih baik banding dengan brake gelendong. Tapi dia lebih mahal. Jadi sebab tu kat tayar depan saja kita bawa brake cakra, kat tayar belakang kita bawa drum brake ni. Boleh? Dia tak perlukan daya yang terlalu besar sangat nak berhentikan tayar belakang. Jadi cikgu nak kamu lukiskan sistem hidrolik tu, nampak tak ada ombor-ombor ni? Jadi kalau kata kamu tengok dalam buku lain mungkin lagi jelas lah macam gambar rajah cikgu ni. Ini jet tadi kan, tu nampak dia diinjak. Jadi mungkin kalau kata kamu boleh tengok gambar dari buku lain, dari buku rujukan ke apa, senang sikit untuk kamu nampak. Yang cikgu tunjuk ke kamu ni adalah jenis brake cakra. Nampak cakra tu maknanya dia ada dua disc yang buat daripada logam ni. Okay, jadi ombor kamu yang besar ni dia akan tekan cakra tu. Jadi bila dia tekan cakra tu dia akan menyebabkan kamu punya tayar tu berhenti. Boleh dia picit benda yang menyebabkan tayar kamu pusing tu. Boleh lah. Jadi kat kamu punya pedal ni kita ada satu ombor. Sebenarnya ombor yang ni kecil lah, ombor yang ni besar lagi. Okay, jadi yang ni kita panggil disc brake. Jadi drum brake kita tak bubuh gambar dia. Tapi drum brake tu dia punya dia ada juga benda yang nak berhentikan dia tapi bentuk dia macam tayar macam tapak kasut sikit. Jadi kalau kamu tengok kartun tu dia ada kasut yang berhentikan tayar kamu kan. Sama jugalah ini lah. Jadi dia macam ada rubber ke apa surface yang kasar, surface kasar tu yang tekan bagi friction supaya kamu punya kereta boleh berhenti. Jadi kalau tu yang kata kalau kata brake kamu tak makan tu maksudnya dia punya brake pad ni yang dia bubuh untuk berhentikan tu benda ni dah haus. Boleh? Sebab tu kamu punya kereta jadi bahaya lah, kamu tak boleh menghentikan kereta sebab kita picit untuk dia berhenti. Macam basikal kamu pun sama kan, kita tekan dia untuk dia berhenti, dia ada dia punya dia buat daripada kalau basikal tu buat daripada getah kan. Jadi getah tu kan picit bahagian tayar tu yang rotate tu. Dia akan menyebabkan tayar tu berhenti. Sama juga Jadi kalau ikutkan brake yang disc ni sebab dia punya surface area besar lagi, dia adalah brake yang lebih baik. Tapi kita tak pakai kat part-part tayar sebab kita nak jimat kos, tidak kereta kita jadi mahal. Jadi kalau kata 4-wheel drive, kalau kereta yang memang 4-4 tayar dia guna untuk rotation kan, maknanya 4-4 tayar boleh bergerak secara berasingan, mungkin dia punya sistem brake dia berbeza sikit. Okay. Jadi cikgu nak buat latihan yang kamu, yang ni last, buku apa dah? Sikit lagi masa. Jadi latihan tu ada yang objektif, ada yang struktur. Jadi kita buat yang objektif dulu.
Okey, kamu jawab je bersama-sama dengan cikgu nak. Okey, yang manakah antara kenyataan berikut menjelaskan pemerhatian di atas? Jadi yang ni cikgu lupa nak copy paste punya gambar. Cikgu tunjuk kamu gambar dia. Apa benda lah gambar kat atas tu lah. Okey, ini gambar dia. Ni kah? Ni kah? Tadi cikgu lupa nak tangkap. Okey ni. Rajah menunjukkan sebuah bekas yang diisi dengan air. Air menyembur keluar dengan tekanan yang sama ketika omboh ditolak ke dalam. Nampak tak? Jadi ini gambar dia. Jadi dia tanya kat kamu, yang manakah antara kenyataan yang berikut menjelaskan pemerhatian di atas? A. Daya yang dikenakan oleh omboh ke atas air adalah sama dengan daya yang menolak air keluar dari lubang. B. Air dimampatkan dan sebahagian tekanan adalah terhilang. C. Air tidak boleh dimampatkan dan tekanan dihantar secara sama rata ke semua bahagian air. D. Isi padu air yang hilang melalui lubang-lubang akan menurunkan tekanan yang dikenakan pada ombak. Mana satu kenyataan yang paling tepat sekali untuk menggambarkan gambar tadi? C. Apa? C. C. Ada tak siapa-siapa kata jawapan lain? Tak kan? Jadi ini ayat dia yang paling tepat sekali berdasarkan prinsip Pascal lah. Jadi betul lah jawapan dia C. Yang ni yang paling betul. Air tidak boleh dimampatkan dan tekanan dihantar secara sama rata ke semua bahagian air. Jadi ini kita baru belajar di fresh kan. Jadi kalau kata masa exam kita kena betul-betul fahamlah konsep tekanan ni lah. Prinsip Pascal ni tekanan dia sama. Dan yang penting sekali yang kena ingat cecair tu tak boleh dimampatkan. Jadi tekanan dia akan dihantar ke seluruh bahagian cecair tersebut. Okey, ini soalan kiraan. Apa formula tadi untuk prinsip Pascal? Apa formula dia? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Okey. Jadi omboh 1 per luas permukaan dia, F1 A1 sama dengan F2 over A2. Jadi kita dapat formula sebab tekanan adalah sama antara dua-dua omboh ni. Okey, rajah menunjukkan sebuah pam hidrolik. Sistem hidrolik ringkas ni, jejari omboh A dan omboh B adalah 5 cm dan 20 cm masing-masing. Jadi dia dah bagi kita jejari lah. Okey, jadi jika suatu beban 200 Newton diletakkan ke atas omboh A, cari tekanan yang dikenakan pada omboh B. Jadi soalan ni simple saja. Dia suruh kirakan tekanan. Jadi dia kata dia letak beban 200 Newton di atas omboh A. Jadi beban ni mewakili kita punya apa? Daya. Ini F kita. Okey, jadi macam mana kita nak cari tekanan tu, kita akan kena kira apa dulu? Luas dia. Kita kena kira luas. Jadi dia bagi kita jejari kan? Macam mana nak dapat luas daripada jejari? Apa formula dia? Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Jadi dia dah bagi dah pi kita kena pakai 3.142. Di jejari kita 5 cm kan. Jadi kita pakai terus jejari 5 cm. Kita nak jawapan last kali dalam Pascal. Boleh tak kita guna 5 cm ni terus? Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Tak berapa sesuai. Kalau kita kira tapi last kali kita nak jawapan dalam meter. Betul tak? Kita nak jawapan dalam meter square. Betul tak? Jadi kita convertkan siap-siap lagi mudah lah. Sama sajalah. Kalau kita dah darat pun kita kena buat apa? Bahagi dengan 100 kan? Sama kan? Jadi yang ni kita convert siap-siap lah. Berapa 5 cm ni? Berapa dalam meter? 0.05. 0.05. Cuba kira berapa dapat area tu. Dapat berapa dia punya luas permukaan ni. Yang ni kita tengah kira untuk omboh kecil. 7.855 darab 10 kuasa negatif 3. 7.855 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, jadi ini adalah area kamu. Betul lah, kecilnya. Betul lah kot sebab dalam meter kan, meter square kan. Okey, jadi dah dapat area, kita nak cari dia punya tekanan P. Kita kena pakai formula ni ke? Apa tekanan kat omboh B? Sama tak tekanan kat omboh A dengan tekanan kat omboh B? Sama tak? Sama.
Sama. Jadi macam mana kita nak cari tekanan tu, kita pakai je salah satu. Sebab dia dah bagi maklumat untuk ombor A. Dia ni kira-kiranya kefahaman lah. Kita kena tahu bahawa tekanan kat sini sama dengan tekanan kat sana. Jadi kalau kita pakai maklumat belah sini, kita dah dapat dah tekanan kat belah sana. Nah, ni P adalah sama dengan F per A kan. Jadi F tadi adalah 200 bahagi dengan ni. Dapat nombor besar. 7855 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi apa jawapan dia? Dapat tak? Masa tu kamu dapat jawapan dia. A. C. Lain-lain. Kenapa dapat lain-lain? 2546 ke 25461? Okay. Dapat C cikgu C. Dapat C ya. Dapat C ya. 25,461. Okey, jadi dapat C. Dia dapat tekanannya sangat besar sebab luas permukaan tu sangat kecil. Alright, jadi itu jawapan dia. Ini soalan kiraan nampak mudah saja sebab kita pakai konsep yang kita dah belajar. Alright, jadi kamu tengok nombor 3 ni. Kita teka. Yang manakah antara alat-alat berikut tidak menggunakan prinsip Pascal untuk berfungsi? Mana satu kamu rasa bukan? C. C kan, betul tak? Jadi sistem brake kereta cikgu dah cakap dah, kamu dia pakai sistem hidrolik. Apa-apa yang nama hidrolik pun adalah berkaitan dengan prinsip Pascal kan. Jadi yang bukan tu adalah hydrofoil. Hydrofoil ni macam aerofoil yang kita bubuh ke atas kita punya, kamu nak tengok tak kapal yang bawah dia ada benda ni? Jadi tujuan dia supaya kapal tu macam ski lah. Dia boleh terangkat sikit lah, dia terbang sikit. Jadi tujuan dia untuk mengurangkan rintangan air. Jadi rintangan udara kurang daripada rintangan air kan. Jadi kalau kapal kamu tu dia di atas, dia tinggi sikit kan. Jadi rintangan air tu kurang, jadi kapal kamu ni boleh bergerak lebih laju. Jadi benda ni kita panggil sebagai hydrofoil. Jadi kalau kamu Google, kamu boleh tengok kapal yang bergerak macam kaki. Cantik tu orang ni. Okey, nombor 4. Rajah menunjukkan dua omboh-omboh P dan Q dengan luas keratan rentas 10 meter square dan 200 meter square masing-masing. Ni 10, yang ni 200. Cari tekanan yang dikenakan pada omboh Q jika suatu daya 20 Newton dikenakan pada omboh P. Jadi macam mana nak kira ni, apa yang kita boleh guna? Ni soalan lebih kurang sama dengan atas tu. Macam nak cari tekanan tu? Kita kira tekanan omboh P. Kita akan kira tekanan omboh P. P adalah sama dengan F per A. F dia berapa? 20. 20. Luas permukaan dia? 10. 10. Okey, 20 bahagi dengan 10. Dapat apa tu? 2. 2. Dia jawapan dia 2. Sama lah. Jadi tekanan sini akan mengalir pada semua arah. Dia akan menghasilkan pergerakan pada omboh Q. Okey. Ini soalan struktur pula, dia kecilkan sikit saiz dia. Okey. Okey, rajah menunjukkan sebuah, ni pun soalan dia banyak tanya benda yang lebih kurang sama sebab soalan yang konsep lah. Jadi rajah menunjukkan sebuah sistem hidrolik ringkas. Luas keratan rentas omboh A dan omboh B adalah 50 dan 1 meter kuasa 2. Diberi suatu daya 100 Newton dikenakan pada omboh A, cari tekanan pada omboh A, tekanan pada omboh B. Perlu tak kita kira dua kali yang ni? Perlu tak kita kira dua kali? Tak nah, sebab apa? Tekanan dia sama. Tekanan dia sama. Jadi kita akan kira satu kali saja dan jawapan tu kita boleh tulis balik untuk nombor 2 lah. Jadi mari kita tengok. P sama dengan F per A. Jadi F kita sama dengan berapa? Kita nak pakai yang mana? 100 je kan? Jadi ini daya yang kita kenakan 100 Newton. 100 bahagi dengan saya nak convert ni. Kamu nak kena convert tak? Kena kalau kamu nak jawapan dia dalam Pascal lah. Kalau kamu tak nak jawapan dalam Pascal, kita boleh tulis jawapan dalam unit apa? Kalau kita tak perlu dalam unit Pascal. Newton per centimeter square. Boleh lah kalau dia tak minta kita tulis dalam unit Pascal, kita boleh tulis je dalam unit sentimeter. Tapi mari kita convert kan. Nak bagi kamu ingat balik macam nak convert. Ni 50 centimeter kuasa 2. Macam mana kita nak ubah jadi meter tu? Kita nak buat apa? Senti ni berapa? 100. Berapa? Senti ni berapa dia punya nilai dia. Kalau kita ada kita punya
apa panggil ni, giga, tera semua tu kan. Jadi senti ni berapa nilai dia? 10 kuasa? Negatif 2. 10 kuasa negatif 2. Jadi kalau ada kuasa 2 maknanya kita kena kuasa 2 kan? Gitu kan? Jadi maksudnya berapa tu? Berapa meter square tu? Jadi kecil lah sebab dia ada kuasa 2 lah. Ni 50 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Berapa dapat tu? 5 darab 10 kuasa negatif 3. Kalau kita tulis nilai dia ada berapa kosong kat depan dia? 3 kosong tu. 5 darab 10 kuasa negatif 3. Bolehlah kita tulis sebab kalkulator kita tulis macam tu. Ini kecil lah. Jadi kamu jangan lupa sebab dia ada kuasa 2. Jadi bila kita nak convert kan kita kena ambil kira kuasa 2 dia sekali ni meter square. Okey, jadi apa dia tanya. Jadi kita nak kira tekanan tadi kan. Jadi F per A, F kita 100 Newton, 100 bahagi dengan 5 darab 10 kuasa 3. Berapa dapat tu? 20,000. 20,000 Pascal ataupun 20 kilo Pascal. Betul tak? Kilo Pascal. Alright, okay. Jadi yang tu jawapan nombor 1 dan nombor 2 pun jawapan dia adalah 20 kilo Pascal juga nah, sebab tekanan dia sama antara A dengan B, 20,000. Okey. B, hitung daya yang bertindak pada omboh B. Macam nak kira daya? P darab A. Jadi kita akan guna formula apa dulu? P sama dengan F per A kan? Mana satu yang kita dah ada maklumat dia? A. P. Kita dah ada P dia 20,000. Kita ada A dia. A dia berapa? 1. 1 lah sebab dia suruh cari omboh B lah. Ni berapa dapat daya tu? Senang saja. Daya tu dapat 20,000. Tapi apa unit dia? Unit dia apa? Newton. Newton. Jadi kita ubah balik jadi Newton. Jadi maknanya kalau kita guna saiz omboh yang kita ada ni, 100 Newton dapat menghasilkan 20,000 Newton. Itu kita panggil sebagai gandaan daya lah. Alright, okay. Jadi apakah kesan jika pada daya yang bertindak pada omboh B? Jadi yang ni kita kena predict saja. Jika luas keratan rentas omboh A ditambah, apakah kesan pada daya? Okey, apa jadi kat daya dia? Daya tu akan bertambah ke berkurang? So jawapan yang kita nak lah. Kalau kita tambah luas luas keratan rentas omboh A, apa jadi kat daya kat B? Berkurang. Kenapa dia akan berkurang? Daya yang terhasil tu kecil. Daya terhasil tu kecil. Sebab apa kecil? Daya terhasil kecil, luas. Tak, daya tu tetap. Kata daya tu tetap 100 Newton. Tekanan kecil. Tekanan yang akan dihasilkan kecil. P sama dengan F per A kan. Jadi kalau A tu lagi besar, F tu malah kita akan dapat tekanan yang lebih kecil kan. Jadi kalau tekanan yang lebih kecil, kita akan dapat daya lebih kecil pada omboh B lah. Boleh lah, jadi kita relatekan dia balik kepada tekanan. Okey, nombor 2 ni pula, luas keratan rentas omboh B dikurangkan. Apa jadi? Apa jadi pada daya yang bertindak pada omboh B kalau kita ubah pula luas keratan omboh B, kita kecilkan, apa jadi? Daya bertambah. Tambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang lah jawapan dia sebab apa? Kata tadi kita kira. Tadi kita tahu dia punya pressure tu 20,000 kan? Katakan. Sekarang ni A kita bukan 1, A kita 2. Oh ya. Dia kata dikurangkan kan? Sorry. Cikgu pening kepala. Jadi kita kurangkan, kita ubah daripada 1 jadi 0.5. Nampak tak? Bila 0.5 darab dengan 20,000 kita akan dapat kurang lah, betul? Nampak?
Nampak nah? Jadi kalau kita kurangkan saiz umbuh tu, kita akan dapat daya yang lebih kecil. Boleh lah, maknanya katakan umbuh A ni sama besar dengan umbuh B. Sama tak daya yang akan dapat antara umbuh A dan umbuh B tu? Sama tak? Sama. Jadi kalau kata sama besar, dua-dua akan hasilkan, maknanya output dia pun akan jadi 100 Newton kan, sebab daya yang terhasilkan umbuh B ni adalah ikut dia punya ratio size A dia berbanding area dia berbanding dengan yang umbuh kecil tu. Dia lagi besar daya yang akan terhasil. Okay, jadi kalau kita kurangkan saiz luas kelihatan rentas dia akan hasilkan daya yang lebih kecil lah. Jadi kalau kita tak sure, kita guna formula dia, kita masukkan nilai yang kita rasa sesuai. Kita check. Boleh? Kita double check kita punya kefahaman. Jadi kalau tadi kita malahkan nilai-nilai yang lain. Jadi kalau tadi tu dia punya area tu 1, jadi kita kurangkan jadi 0.5, kita tengok nilai kita dapat kecil ke besar. Okey. Jadi ini soalan ada dua soalan lagi. Sikit Gina. Okey. Ni sebuah sistem hidrolik direka untuk mengeluarkan daya output yang 50 kali lebih besar daripada daya input. Boleh? Jadi dia kata output tu 50 times lagi besar daripada input dia jika luas keratan rentas umbuh yang lebih kecil adalah 0.05 meter squared. Apakah luas keratan rentas untuk umbuh yang lebih besar? Macam mana kita nak kira ni? Darab 50 boleh cikgu? Luas keratan rentas umbuh kecil tu. Umbuh kecil darab 50. Sebelum kita darab, kita tengok dulu macam mana rupa dia dalam formula. Boleh ke? Boleh? Kita masukkan dalam formula. Jadi kalau formula kita ada F1 over A1 sama dengan F2 over A2 kan? Jadi sekarang ni dia kata F2 tu adalah 50 kali ganda lebih besar daripada daya input. Dikatakan daya input kita adalah X, daya output kita sama dengan apa? 50X. Jadi kita buat macam matematik ni question lah. Sebelum kita, kalau kita terus kira takut kita terburu-buru kita salah kan. Jadi kita buat macam kita slow down sikit, kita tengok satu-satu. Jadi kita gantikan F1 kita dengan X. F2 kita ganti dengan 50X. Lepas tu keratan rentas mana yang dia bagi? A1. Dia bagi A1 kan. Jadi A1 kita 0.05. Kan nanti X kita dapatkan nilai. Ni 1 ni 50 jadi ke kalau ratio? Ni yang ni 0.05, yang ni yang kita nak cari. Ya, gitu. Okey. Boleh ke kita cari macam tu? Boleh ke kita dapat? Boleh cikgu. Boleh. Dapat 5/2. Dia memang ratio kan kiri kanan ni kan, betul kan? Betul kan? Okay, jap kita tengok. Kalau pindah macam biasa je cikgu. Kalau pindah macam biasa, ni kita pindahkan sampai A sama dengan apa? Mari kita try. Cikgu tengok macam betul ke ni cikgu buat. Okey. Kita pindahkan, maknanya kita nak A ni duduk sorang-sorang kan. Jadi yang ni dia akan jadi apa ni? Kita darab silang lah, susah sikit. Jadi yang ni AX sama dengan 50 darab 0.05, dapat apa? 2.5. 2.5x. Ya. Betul tu? Okey. Kalau dalam pecahan dapat 5/2. Jadi A kita sama dengan 5/2 5/2 tu berapa? 2.5 lah. 2.5 lah. Sekejap. Mari cikgu jawapan. Jangan sat lah. 2.5 unit dia apa? Meter square lah. Mari kita check lah. Betul tak kita buat. Cikgu tak test pula soalan ni. Ini soalan umbuh ni. Latihan 3.4. Latihan 3.4. Yang ni nombor berapa? Nombor 2 ya. Latihan 3.4 tadi. Jadi 3.4.
Nombor 2. Betul, jawapan dia 2.5 meter square. Betul lah kita buat lah. Jadi A kita sama dengan 2.5. Adakah cara lain? Tadi kalau Aisyah darab terus dapat apa? Sama je kan? Sama. Sama je. Okey, 2.5 meter square. Alright. Jadi terjalan kerja dia cikgu buat dia ada X tapi betul juga boleh darab terus lah. P sama dengan F per A kan? Jadi kita nak A je. A sama dengan kena darab ke kena bahagi dia? Kena darab P A sama dengan F per P. Gitu kah? Darab terus. Kenapa Aisyah kata kita boleh darab terus? Yang 0.05 tu yang cikgu. Maksud cikgu. Kenapa kamu kata boleh darab terus? Daripada formula juga ke? A tu 0.05. Kita nak cari A sana, dia 50 kali ganda. Lebih kurang sama lah kot dengan konsep yang cikgu ni lah. Sebab dia jadi darab kan. Ni 0.05 darab dengan 50. Tak apalah, kita dah selesai dah jawapan dia lah. Dia kalau cikgu ganti dia dalam sebutan X. Okay, kita dapat nilai dia. Okay. B. Hitung daya input yang perlu dikenakan pada sistem hidrolik itu jika daya output adalah 6,000 Newton. Jadi kita dah ada A kan? Betul. Jadi sekarang ni kita nak cari daya output, kita nak F2. Jadi macam mana kita nak kira tu? Kita punya, kita bukan nak F2, kita nak F1, kita sekarang ni daya output kita dibagi nilai. Daya output kita 6,000. Macam nak kira kita punya daya input dia? Tulis formula F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita akan masuk balik dalam formula. Jadi F1 over A1 sama dengan F2 over A2. F1 kita yang kita nak cari kan. Okay. Jadi luas permukaan dia 0.05. Okay. Lepas tu F2 kita sekarang 6,000. A2 kita adalah 2.5. Jadi berapa dapat F1 tu? 6,000 bahagi dengan 2.5 dulu. Lepas tu kita akan darabkan dengan 0.05. Dapat berapa? 120. 120. Betul lah. Jadi jawapan dia 120 Newton. Okay. Last question lah. Dalam suatu sistem hidrolik, luas keratan rentas omboh input adalah 20 cm dan luas keratan rentas omboh output adalah 0.2 meter square. Apakah kerja yang dilakukan jika daya 300 Newton dikenakan pada omboh input dan omboh output dinaikkan sebanyak 0.1 meter? Jadi dia tanya kita kerja. Apa formula kerja hari tu? F per S. F darab dengan S. S tu adalah sesaran dia. Jadi bila omboh tu bergerak 0.1 ni, yang ni adalah sesaran dia lah. Tadi cikgu cakap apa? Kerja yang dilakukan oleh omboh kecil adalah sama dengan kerja yang dilakukan oleh omboh besar lah. Kerja yang dibuat sama. Baru adil. Jadi work dia mesti sama. W1 sama dengan W2. Jadi yang disuruh kita cari tu apa dia? W1 ke W2 dia? W1 kan. Jadi dia kata omboh output tu dinaikkan 0.1. F dia dibagi tak untuk omboh output tu? Tak. Jadi dia bagi kita 300 Newton ni. Yang ni input kan? Jadi F kita 300 Newton. Lepas tu dia bagi kita, dia tanya apa ni? Apa kerja dilakukan jika daya 300 Newton dikenakan? Jadi kita nak kena cari dulu berapa banyak dia bergerak. Betul? Cukup tak maklumat kita? Kita ada maklumat apa lagi? Kita ada omboh input 20 dan luas keratan output tu 0.2 meter. Okay, jadi kita kena kira apa dulu ni? Kita nak kira. Jadi kita ada banyak missing. Cari F2 boleh cikgu? Kita cari F2 dulu. Betul? Sebab kita tak ada F2 kan? Jadi kita tak tahu kerja dilakukan dulu. Betul lah? Jadi nak cari F2, kita ada F1 kan? F1 kita 300. Sorry lah cikgu tulis kat kertas ni tak muat. F2 over A2.
Okay, F1 kita 300. Jadi kita boleh kira pressure dia lah. Dan luas kata rentas dia 20. Jadi 20 ni kita convert tadi dapat 20 darab 10 kuasa negatif 4 kan. Sama macam tadi kan. 2 darab 10 kuasa negatif 3, betul. Jadi itu onboard output input kamu. Nah, jadi sama lah tadi cikgu dah ajar kamu convert kan. 2 darab 10 kuasa negatif 3 cm square. Jadi sekarang ni kita ada luas permukaan omboh kedua kita kan. Jadi kita boleh cari F2 nah. Jadi F2 bahagi dengan 0.2 meter. Jadi berapa dapat tu? Berapa dapat F2? 30,000 Newton. 30,300 sana cikgu kira juga. 2 eksponen negatif 3 darab 0.2. 30,000 Newton, betul? F kita 30,000. Okey, jadi kita cukup maklumat tak macam mana kita nak cari kita punya kerja tu. Kita ada onboard output. Kita dah ada pergerakan onboard output kan? Betul. Jadi kalau kita nak kira work 1, kita boleh kira daripada work 2 dia. Jadi work 2 dia kita akan ambil 30,000 darabkan dengan 0.1 sebab dia bergerak sebanyak 0.1. Jadi berapa tu? Berapa dapat jawapan tu? Kurang sikit je kan? Apa jawapan dia? 10 ni cikgu. Ya ke? Aisyah kira semula. 30,000 dapat darab 0.1 dapat apa? 3,000 3,000. 3,000 unit dia apa ni untuk work? joule. 3,000 joule. Betul lah. Jadi jawapan ni 3,000 joule. Jadi ini pun konsep kerja dia adalah sama. Kerja dia sama, tekanan dipindahkan sama, seragam lah. Kerja sama sebab yang cikgu cakap tadi kan, dia ni kena gerak banyak baru dia ni kerja gerak sikit kan. Jadi work dia sama sebenarnya. Cuma yang hebatnya kita boleh hasilkan gandaan daya tu. Okey, habis dah soalan cikgu, jadi tinggal 4 minit saja. Boleh tak nanti balik nanti kamu tuliskan jalan kerja untuk soalan yang bawah? Boleh ke? Boleh cikgu. Kamu tulis balik lah dalam buku kamu jalan kerja dia. Soalan dia sama ada kamu boleh salin ataupun kamu boleh print lah. Cikgu akan bagi kamu versi yang cikgu tak conteng. Nah, okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, yang ni kelas fizik kita yang last nah. Jadi lagi 2 minggu kamu cuti kan. Jadi lepas cuti tu